bahasa budaya kita. Budi Seni, Budi Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Aina di dalam program Budi Seni 2020, Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pulau Pinang dengan kerjasama Universiti Sains Malaysia. Baiklah, pada pagi ini topik yang kita akan diperbualkan ialah kepentingan pembentukan jati diri di kalangan generasi muda, iaitu dalam khusus seni budaya. Jadi untuk sesi temu bual kita pada pagi ini, kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. S. Hardi Syafi daripada Universiti Sains Malaysia. Apa khabar Prof? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana hari ni, okey? Okey sangat. Okey Prof, kita akan teruskan dengan kita punya topik kita pada pagi ini, iaitu kepentingan pembentukan jati diri di kalangan generasi muda dalam konteks seni budaya. Okey, pembudayaan dan juga jati diri ni adalah dua istilah yang selalu kita sebut-sebut, selalu kita laung-laungkan. Tapi erti dengan kesannya dalam kehidupan mungkin belum macam sejauh mana dapat diperhalusi ataupun difahami ke arah bersedia mendaluatkan negara atau bangsa ataupun di kalangan generasi muda kita. Dan kalau saya tengok dekat sini, budaya biasanya diertikan sebagai cara hidup yang diterima oleh sesuatu masyarakat yang di dalamnya terkandung intipati pemikiran dan amalan baik dan murni. Dan jati diri pula adalah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu ataupun masyarakat. Dalam pengertian sahihnya, jati diri inilah identiti individu sendirilah ataupun masyarakat yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang patut dibanggakan. Jadi, bagi pendapat Prof lah, apa pandangan Prof tentang mengenai jati diri di kalangan generasi muda, khususnya dalam konteks seni budaya? Okey. Jati diri, kita sebut pasal jati diri lah ya. Perkataan jati itu kan, jati diri. Bila kita sebut perkataan jati tu, kita kena start balik dengan roots, akar umbi perkataan jati tu kan. Kita sebut jati, kita sebut kayu jati dan sebagainya. Jati tu ialah tentang jati diri. Apa maksud jati diri tu? Ialah tentang unsur-unsur unik ataupun ciri-ciri khas yang istimewa yang ada pada seseorang. Identiti. Okey. Sebab benda tu bila kita cakap pasal ada jati diri, apa maksudnya ada jati diri? Jadi dia ada unsur-unsur kehidupan yang macam you sebut tadi tu, unsur kehidupan yang actually yang menyebabkan identiti seorang tu terbentuk seperti itu. Adakah seperti macam prinsip hidup sama ke Prof dengan jati diri? Okey. Jati diri ni sebenarnya dia ada kandungannya. Okey. Kan? Sebab kita sebut tadi jati diri. Apa maksud jati diri tu? Jati diri tu ialah sesuatu yang ciri yang unik, istimewa, identiti. Ada jati diri dia. Okay. Lepas tu jati diri pula ada jati diri yang positif, ada jati diri yang negatif. Okey, jati diri kau ni apa? Orang kata, aku anak jati Kelantan, aku anak jati. Apa maksud anak jati tu? Jadi jati tu macam satu perkataan yang pure. Satu perkataan jati tu satu perkataan yang ada dalamnya macam-macam unsur kat situ. Dia takkan terjadinya sebegitu. Kalau kayu tu kosong, kita sebut kayu jati. Oh, ini kayu jati. Kan? Jadi jati tu satu benda yang unik, satu istimewa kat dalam dia ada bermacam-macam sifat. Yang pentingnya ialah dalam jati diri tu dia ada akal, dia ada iman. So Prof, macam sekarang ni kan, jati diri generasi muda kita, macam mana Prof rasa? Prof tengoklah budak-budak zaman sekarang punya jati diri, macam mana diorang mau kepada apa ke jati diri yang diorang ada, mempengaruhi apa ke kebanyakan generasi muda sekarang ni? Generasi muda kita sekarang ni, yelah, kita nak kata daripada dulu, jati diri daripada zaman bapa saya, jati diri kita semua dan juga generasi yang sekarang ni berbeza. Kita kena tengok balik dari mana pengisian dia tu. Kita kadang-kadang kata, alah orang dulu lain, orang sekarang lain, budak sekarang cara lain, cara belajar pun lain tau. So kita kena faham
jati diri diorang kenapa jadi macam tu. Bukan kita nak blame 100% macam diorang ni tak, jati diri tak bagus. Tapi kalau tak bagus, kenapa tak bagus? Apa sebab jati diri dia jadi begitu? Kenapa pengisian dia jadi begitu? Dia berbalik pula pada kalau kita sebut tadi, pengisian akal dan juga iman. Jadi kalau pengisian akal dia tak cukup, pengisian iman dia tak cukup, dia jadilah macam identiti begitu. Dia jadi jati diri dia macam tu. Jadi kalau kita cakap generasi sekarang, soalan dia ialah apa kena dengan jati diri generasi muda kita sekarang? Adakah kita okey dengan jati diri tu? Itulah saya kata tu, macam apa sekarang ni diorang punya jenis jati diri diorang tu. Dia mau kepada apa, Prof? Macam sekarang ni diorang macam Prof kata macam cari didikan daripada ibu bapa ataupun guru ataupun apa kan. Macam sekarang ni kan zaman teknologi sekarang ni makin membangun. Adakah itu mempengaruhi jati diri generasi muda kita sekarang ni? Oh, memang definitely. Sebab apa? Jati diri tu sebab ialah kita semua tahu benda tu ialah benda yang mempengaruhi kita punya identiti. Okey, dari segi pengalaman dia. Okay, contohnya yang mempengaruhi dia ibu bapa. Macam mana ibu bapa dia mendidik dia. Kan? Ada setengah ibu bapa hantar ke sekolah mengaji, ada yang tak ajar sekolah mengaji, ada yang hantar ke, tak apalah, itu masing-masing punya jati diri. Kemudian ada juga yang kadang-kadang lebih terdedah kepada unsur-unsur luar. Kita tengok ada sistem pendidikan pula, macam mana dia belajar sekolah mana, belajar sekolah pondok ke, dia belajar sekolah kebangsaan ke, pengisian dia. Itu pengisian. Pendidikan dia macam mana. Kemudian kita tengok pula dari segi pengisian ke dia punya keimanan dia jugalah. Okay. Dia belajar tak tentang tu. Jadi kalau kita kata jati diri, ada orang kata, budak kata, saya punya jati diri bagus. Saya sekolah pondok, saya sekolah asrama. Walaupun saya generasi sekarang, jati diri saya bagus. Jadi benda tu, jati diri tu benda yang unik. Kita tak boleh kata semua orang tu sama. Generasi sekarang pun ada yang okey. Tapi adakah kita rasa dia orang tak okey? Kalau tak okey, kenapa tak okey? Sebab jati diri itulah yang actually yang membentuk dia punya kepribadian. Kalau tak ada benda macam tu, dia tak jadi macam tu. Apa sebab dia jadi macam tu? Ialah kerana apa? Adakah kerana dia terlalu banyak terdedah dengan unsur luar? Unsur luar. Jadi unsur luar tu sebenarnya bagus. Tetapi kalau ada yang tak bagus, akal ni kita ada untuk fikir, adakah unsur luar tu satu yang positif ataupun negatif? Yang perlu diambil ataupun tak perlu diambil? Ya. Jadi tak maksudnya yang luar tu tak bagus. Jadi kita kena gunakan, kena balance lah akal dengan kita punya keimanan kita. Apa yang baik kita ikut. Apa yang kita rasa tak berapa bagus, kita boleh analyse lah. Kita rasa ni tak bagus, tapi kita berfikir kita okey, ini mungkin tak bagus tapi kita tak buat lah. Tapi mereka ni harus dididik. Perlu kita katakan kita perlu beri panduan lah. Dipantau. Kadang-kadang kita sendiri pun hanyut lah ke mana-mana kan. Sebab kita pun manusia biasa kan. Kita akan ada tendensi untuk hanyut ke mana-mana. Tapi kita kena ada panduan. Sebab tu saya rasa tentang macam anak sebut tadi tentang jati diri generasi sekarang ni, kita kena tengok balik jati diri diorang tu terbentuk kerana apa. Macam mana dari segi sistem mak bapak diorang mengajar diorang, sistem pendidikan dia macam mana, apa yang dia belajar, apa yang dia lihat dari segi persekitaran. Macam budak-budak sekarang dia lebih pada teknologi, dia tengok pada TV, dia terdedah kepada yang itu. Teknologi bukan benda yang tak bagus. Tapi macam mana dia interpret teknologi tersebut. Maksudnya dia tengok cerita Korea ke, dia tengok cerita Hollywood ke, tak apa. Dia belajar. Tapi mana yang baik tu ambil, yang mana yang buruk tu kita boleh okey, ini tak berapa bagus tapi tak payah ikut, tapi kita faham sebab itu daripada budaya sana. Kita tak condemn, tapi kita tahu budaya dia macam ni, tapi
itu memang budaya dia, tetapi mungkin tak sesuai dengan budaya kita. So kita tak boleh kata jati diri seseorang tu kena sama. Okay. Kan kita faham, oh orang Pakistan ni macam ni, orang Malaysia macam ni, sebab jati diri dia terbentuk disebabkan ada sifat-sifat tadi, daripada tu unsur-unsur macam tadi. Prof kata tadi. Daripada ilmu yang dia dapat dia macam tu, dan juga keimanan dia tahap mana. Okay Prof, kalau dalam seni budaya sekarang ni perubahan budaya yang paling mudah berlaku sekarang ni adalah melalui naluri pandang dengar. Okay, kalau naluri rasa, bau, sentuh, Panca indera lah ni. Panca indera lah yang macam yang banyak mempengaruhi ataupun yang mengikuti amalan manusia yang kita tengok dan kita dengar. Selalunya yang itulah orang akan tengoklah, orang akan mudah ikut untuk membentukkan jadi diri. Jadi dalam konteks ni macam hiburan atau filem dan muzik misalnya yang menjadi punca pengaruh yang paling utama atau yang paling hadapan, yang tentulah bagaimana kita nak mencanai semula pengaruh-pengaruh luar ni untuk supaya sesuai dengan acuan jati diri bangsa Malaysia, maknanya dengan kebudayaan Malaysia kita. Jadi apa hubung kait pembentukan jati diri dengan seni budaya kita di dalam generasi muda? Jati diri kita, identiti kita tu sangat penting. Keutuhan sesuatu manusia tu, keutuhan sikap, sifat dia harus balance. Dia kena balance dengan dia punya, macam saya sebut tadi lah, dia punya akal dengan iman dia tu. Mana budaya, mana biar dia akan terdedah dengan budaya-budaya macam budaya luar. Yang saya sebut tadi, budaya luar. Dia tengok cerita-cerita daripada Hollywood, dia tengok cerita-cerita Korea, cerita Jepun dan sebagainya. Dan kadang-kadang filem-filem budaya luar ni kadang-kadang tak sesuai dengan budaya kita. Macam mana diorang nak macam mana kan? Macam mana nak blend, nak bagi sama, bagi nak macam seiring dengan budaya kita. Sebenarnya bukan mudah kan untuk generasi kan, sebab diorang macam they excited kan. Macam budaya luar ni macam very interesting kan. Macam menonton filem-filem ataupun melihat koleksi-koleksi fashion dan sebagainya. Dia berbeza dengan budaya kita. Macam mana kita nak adapt to that, kan? Betul. Jadi dia satu benda yang bukan mudah. Jadi itu yang saya sebut tadi, pengisian dia tu. Macam mana kita nak isikan, kita nak dorong mereka, pandu mereka supaya pengisian jati diri mereka itu adalah lebih memahami identiti mereka sendiri dahulu. Itu kena kuat dulu. Sebab kalau tanpa memahami identiti dia, dia tak sure macam you ni apa, jati diri macam mana. Adakah lebih kepada seorang bangsa Malaysia ke ataupun bangsa luar? Budi bahasa budaya kita, Budi Seni, Budi Seni. Saya lihatlah Prof, kadang-kadang macam Prof kata, macam kita berbalik pada yang mula-mula tadi, melalui asuhan ataupun didikan ibu bapa. Ibu bapa sekarang ni kadang-kadang dia more to western, kan? Kalau tak tahu, mungkin Prof pun perasan juga kadang-kadang anak-anak kecil dah boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Sampai kadang-kadang terlupa tak boleh nak cakap Melayu. Itu yang saya kadang-kadang saya rasa benda tu bagus kan. Tapi bila kadang-kadang anak saya tak faham bahasa Melayu, anak saya bahasa Inggeris. Jadi macam mana tu Prof? Sebab bahasa Melayu tu adalah seni budaya kita yang perlu kita pelihara kan, seni warisan yang kita perlu jaga. Tapi sekarang ni saya tengok memang ramai ibu bapa sendiri yang train anak diorang untuk berbahasa Inggeris tetapi tak balance dengan tak boleh nak cakap bahasa Melayu. Itu yang saya perhatikan lah. Macam mana Prof? Sebab itu saya kata tu hubung kait pembentukan jati diri tu dengan seni budaya kita dekat Malaysia. Adakah melalui dengan menonton filem-filem Hollywood, Bollywood dan sebagainya mendorong ibu bapa kita ni pun sama juga terikut-ikut nak bagi anak kita pun macam Hollywood, Bollywood juga? Betul saya kata. Sebab tu dia benda ni sebenarnya dia hubung kait tau. Sebab apa, kita tak dapat lari daripada unsur-unsur luar yang mempengaruhi kita, ya. Lepas tu sebenarnya generasi muda ni yang kita sepatutnya kita guide.
Dan juga kita pun kadang-kadang sendiri pun kita pun terhuyang-hayang juga kan. Sebab tu saya kata betapa pentingnya ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka supaya lebih berakal dan lebih beriman. Sebab kita, contohlah kita di Indonesia ataupun yang mempunyai agama dan mempunyai akal untuk berfikir, kita kena tahu mana baik, mana buruk. Maksudnya macam you sebut tadi kan, ada yang lebih belajar bahasa Inggeris dan sebagainya. Tak salah belajar bahasa Inggeris, semua bagus. Kita belajar bahasa Korea, kita ajar bahasa Tamil dan sebagainya. It's okay, dia adalah ilmu. Tetapi at the same time, kita kena faham kita punya diri sendiri kita. Kita ni orang Melayu, kita ni orang Cina, kita ni orang India. Kita kena tahu bahasa kita dahulu, baru kita pergi venture kepada yang lain, baru kita memahami. Jadi maksudnya kita dah memahami tentang hal kita dahulu, rumah tangga kita dahulu, baru kita belajar tentang benda-benda lain. Jadi kita rasa proud, bangga dengan budaya kita. Dengan budaya kita sendiri. Tapi masalah dia, bila kita sendiri tak bangga dengan bahasa kita, dan kita rasa macam mungkin second class, jadi daripada awal lagi dah ada masalah. Sebab kita dah tak dididik untuk mencintai bahasa kita, keindahan bahasa kita, keindahan budaya kita. Jadi itu bagi saya sangat penting. Sangat penting untuk kita cintai kita punya budaya dahulu. Dan baru kita didedahkan tu memang biasa. Dan baru kita tak terlalu macam menyanjung-nyanjung sangat budaya-budaya di luar. Jadi kita boleh balance. Kita faham bahawa dunia luar tu macam tu, tetapi at the same time kita bangga, kita very proud. Betul, Malaysia juga actually very proud dengan apa kita punya culture. Sebab kita kena tahu kenapa orang datang negara kita contohnya. Diorang tak nak tengok bangunan high rise. Dekat negara dia pun ada high rise. Buat apa nak datang? Diorang akan pergi kepada benda-benda yang unik. Yang benda yang macam yang ada pada kita, jati diri kita ialah benda-benda yang unik yang ada, yang istimewa kat kita ialah tentang mungkin makanan kita, budaya kita, pakaian kita, bahasa kita, bahasa Melayu kita. Kadang-kadang bahasa Melayu diorang lagi terror daripada orang Melayu, kadang-kadang saya dengar. Betul, sebab saya pernah tengok. diorang lagi suka cakap bahasa Melayu. Sebab diorang kata bahasa Melayu ni indah. Bahasa Melayu senang ni difahami kan. Ya, senang difahami. Tapi bila orang kita sendiri, masalahnya kita sendiri tak bangga dengan bahasa kita. Bila orang cakap bahasa Inggeris, orang kata, oh dia ni lagi tinggi lah daripada aku. Dengan melalui bahasa tu macam mengukur kita punya intelektual pula kan. Dia dah jadi macam pula, kalau orang tu boleh cakap bahasa Inggeris, dia lagi better daripada orang yang tak erti cakap bahasa Inggeris. Kalau kita tengok di negara luar, orang Jepun ke, contohnya orang Korea Jepun, ke, Indonesia, diorang memang betul-betul mempertahankan dia jati bahasa diri dia mereka sangat kan? strong. Dia kata tak. Orang Perancis, dia tak galak kalau orang cakap bahasa Inggeris. Dia walaupun dia tahu you tak cakap bahasa French, dia tak layan you. Kita ni pula bila orang cakap bahasa Inggeris, kita pun cakap bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris kita dah nampak kita masih lagi dijajah tau. Pemikiran kita masih dijajah. Orang yang pandai berbahasa Inggeris ialah orang yang lebih pandai daripada orang yang pandai cakap bahasa Melayu. Sedangkan orang luar nampak diorang nak belajar bahasa Melayu, diorang nampak keistimewaan bahasa Melayu tu. Tapi kita sendiri tak ada kecintaan tentang bahasa Melayu. Jadi boleh cakap dalam bahasa Inggeris tu jadi macam, wah, aku ni dah ada tahap yang tinggi. Tulis dalam bahasa Inggeris lebih better daripada tulis dalam bahasa Melayu. Sebenarnya tidak. Dan kita tahu sejarah pun dulu bahasa Melayu adalah antara bahasa yang paling yang paling dirujuk pada satu masa yang dulu, pada senturi yang masa zaman kerajaan Kedah Tua, pada zaman-zaman Melayu Melaka, pada at that time bahasa Melayu adalah lingua franca at that time. Semua orang nak belajar bahasa Melayu sebab tingginya keindahan bahasa Melayu, tinggi halusnya bahasa Melayu. Tapi kita sendiri yang macam dijajah, macam bahasa Inggeris tu you pandai converse in English, maksudnya you seorang yang lebih berilmu daripada orang yang tahu cakap bahasa Melayu saja.
Maksudnya jati diri you jadi dah tak balance tau. Maknanya seni budaya ni memainkan peranan penting lah dalam pembentukan jati diri, sebab macam Prof kata, kita budaya Melayu ataupun budaya Malaysia, kita ni penuh dengan sopan santun kan. Cara berbahasa pun kita ada ayat-ayat kita dengan syairnya, dengan pantunnya, dengan cara kita punya dengan bahasa, seloka lah, pantun lah, gurindam, bahasa sastra, semuanya indah-indah kan. Macam-macam. Dan orang nak belajar pasal itu, tapi kita sendiri pun tak pandai, tak nak belajar benda-benda Setahu saya macam Prof, orang dulu kalau dia nak marah pun, dia tak marah macam kita sekarang kan. Dia berkias-kias. Maknanya unsur kelembutan, sopan santun tu masih ada kan. Sebab itu jati diri. Sebab tu yang penting ni budaya kena terap dalam usia muda sekarang ni untuk dia bawa pergi ke hadapan kan. Sebab tu bila jati diri ni dipupuk, maksudnya sekarang ni macam contohnya kita punya education kan. Kalau kita tak sendiri, contohnya kalau macam dekat sekolah tadika, budak-budak dia tak belajar lagu-lagu dodoi, lagu rakyat. Dia belajar lagu-lagu semua lagu-lagu Inggeris. Twinkle lah. Twinkle Little Star lagi dia tahu, dia tak tahu lagu dodoi, lagu rakyat, dia lagu Jong Jong Inai dia tak tahu. Sebab kita tak ajar. Kita sendiri yang tak. Kita yang tak ajar. Developkan mereka. Bila kita dodoi anak, kita nyanyi lagu bahasa Inggeris. Lepas tu at the same time ni you blame pula budak generasi sekarang. Kenapa? Jadi saya rasa itu sebenarnya. Itu sebenarnya kenapa kita sendiri tak actually dedahkan dengan generasi kita dengan penerapan tersebut. Seni budaya. Seni budaya kita, tengoklah cerita-cerita pasal seni budaya kita dalam program kita pun kurang. So ini adalah peranan ibu bapa, peranan kerajaan mungkin. Semua. Sebenarnya dia meliputi peranan ibu bapa nombor satu, sangat penting. Sebab dia akan mendidik akal dan keimanan seseorang anak. Kedua, sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita daripada bawah tu apa yang dia ajar. Kan? Kalau contohnya kita tengok kalau kalau tak silap saya pelajar-pelajar Jepun contohnya kan, mereka daripada darjah 1 darjah 3, dia orang tak belajar subjek ni sangat. Dia belajar tentang kehidupan diri dia orang, cara menjaga diri, kebersihan dan sebagainya, cara nak hormat orang dan sebagainya. Sebab itu sangat penting, itu fundamental tau. Dia orang tak fikir pasal nak belajar subjek-subjek sangat, nak dapat A. Tidak. Sebab itu ialah benda-benda yang kemudian. Benda yang kemudian, you boleh belajar kemudian. Itu you top up kemudian. Tapi yang penting dia, you tahu tentang jati diri you. You seorang Melayu, you seorang India, you seorang Cina, dan you beragama, apa yang patut dibuat, apa yang tak patut buat. Jadi dia orang belajar diasuh tu dulu. Diasuh daripada kecil. Okey, macam mana kita nak bersihkan kelas sama-sama. Macam mana kita nak, lepas tu bila kita dah buat kotor main-main, kita atur balik. Dia ajar tu cara-cara tu. Yang itu sangat fundamentals. Kemudian barulah mereka belajar betul-betul. Subjek ajar, tapi dia terapkan benda-benda yang tu. Secara tak langsung. Benda jaga kebersihan, cuci tangan. Benda-benda yang macam tu, ibu bapa, pendidikan dah kena ajar. Jadi bila dia terdedah dengan macam budaya-budaya tersebut, dia boleh faham. Dia boleh appreciate, tapi dia boleh fikir yang mana yang dia nak ikut, mana yang dia kata oh ni saya tak boleh ikut lah sebab saya rasa ni dah salah. Mungkin salah dari segi agama kot kalau saya buat benda macam ni, sebab dia faham. Sebab tu saya kata jati diri generasi kita ni kena ada dua benda tu. Yang saya sebut tadi tu 5 tu ni, saya pada tahu kewujudan roh, kena ada kalbu, kena nafs tu. Lepas tu baru ada akal dia dengan dia punya jasad dengan kepercayaan dia. Kalau dia punya akal dia tak lengkap, dia punya iman dia tak lengkap, jadi dia akan terjurus lah. Ikut orang buat macam ni, dia pun rasa buat macam ni, wah ni paling best, paling hit. Yang buat cara macam style Melayu tak. Yalah. Jati diri tak ada. Tak nampak jati diri macam unsur-unsur kemalaysianan dia tu tak ada. Jadi unsur Malaysia tu tak ada. Unsur Malaysia tu dia tak macam tak proud tau. Dia tak proud. Sedangkan orang luar nak
sangat appreciate dan sangat sangat appreciate dan cari kita punya cari kan. dan kita sendiri rasa macam nampak macam budaya orang tu budaya yang macam wow agung dan sebagainya. Memang budaya mereka ialah budaya yang kita belajar, budaya yang kita lihat bagaimana dia boleh memberikan kita satu pengaruh. Dan pengaruh tu kadang-kadang pengaruh tu boleh jadi baik, kadang-kadang pengaruh tu jadi pengaruh yang tak baik. Dan akal itu yang buatkan kita fikir, oh ini pengaruh dia tak berapa baik ni, budaya ni tak berapa baik. Jadi kita kena tahu. That's why akal dengan keimanan kita tu kena balance. Tapi akal dengan iman tu tak akan terjadi begitu kalau kita jati diri kita, identiti kita tu memang tak lengkap. Kita pada awal lagi fail nak tahu tentang, kita tak tahu siapa kita, tak tahu cakap bahasa Melayu, tak tahu agama kita macam mana. Jadi benda tu dah fail lah. Sini, iman tu dah fail, akal ni lagi dah fail. Memang fail lah. Jadi kita at the same time kadang-kadang kita jangan nak blame generasi muda kadang-kadang ni kenapa jadi macam tu. Kita kena tengok balik. Kita tengok balik apa jadi kepada sistem pendidikan kita. Apa jadi kepada mak bapak dia punya ni. Apa yang mak bapak dia masukkan unsur-unsur dalam diri dia tu supaya dia nampak, oh, culture yang ni macam ni, ini yang paling tinggi. Kita punya low class. Kenapa kita punya low class? Sedangkan semua budaya itu ada keunikan dia tersendiri, ada jati diri sendiri. Orang Indonesia sangat bangga dengan bahasa Indonesia. Betul. Kita patutnya bangga dengan bahasa Melayu kita. Tapi kita masih lagi nak menggunakan bahasa Inggeris, sedangkan orang di luar macam orang Perancis, kawan saya orang Perancis, dia boleh cakap bahasa Inggeris dengan fasih, tapi dia tak nak cakap bahasa Perancis. Dia tak amalkan lah. Dia cakap bahasa Perancis sebab dia proud Italian. Dia proud cakap bahasa Itali. Orang Jepun dia tak tahu bahasa Inggeris, tak apa, tapi dia still maju. Betul kan? Kenapa dia maju? Dia jati diri dia tu. Dan kita jangan dijajah dengan benda-benda macam ni. Maksudnya bila tahu bahasa Inggeris, wah, kau lagi tiada daripada aku. Sebenarnya sebab kita yang tak confirm tau. Kita yang tak bangga dengan bahasa kita. Rasa tak confident, rasa tak yakin. Rasa tak yakin dengan bahasa kita. Lepas tu tak tahu pasal budaya kita. Sebab benda ni kita tak dipupuk. Macam tak tahu. Pasal dari kecil-kecil dia tak belajar. Macam saya sebut tadi lah, kat tadika, dia belajar apa? Menyanyi lagu apa? Twinkle Twinkle Little Star. Balik belajar ajar Twinkle Twinkle. Tak apa belajar Twinkle Twinkle Little Star. Tapi at the same time lagu-lagu Melayu macam mana? Lagu-lagu rakyat apa? Tak ada. Penerapan lagu-lagu rakyat daripada kecil kan. Program-program kita dekat televisyen contohnya. Patut banyak penerapan macam ni. Lagu-lagu rakyat, cerita-cerita pasal wayang kulit, pasal mak ayung, kena masukkan program tu kena balance. Baru kita rasa macam kita very proud. Bila orang tanya kat kita, baru kita tak tahu. Betul. Jadi sebab tu jati diri, identiti kita sebagai seorang Malaysia mesti kuat. Kita punya bahasa dulu. Bahasa Melayu kita kena betul-betul kuat dulu. Saya tak kisah kalau orang kata saya punya bahasa Inggeris tak bagus. Budi bahasa budaya kita. Budi Seni, Budi Seni. Kadang-kadang kan saya tengoklah orang okey, kita cerita pasal seni budaya Melayu lah. Okey. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang kita tanya, tahu joget tak? Joget pun tak tahu. Kan? Kadang-kadang mungkin dikatakan joget tu tak kelas lah, tahu joget kan. Tak tahu joget tu macam mana. Kadang-kadang inang lagi lah tak tahu kan. Diorang tahu lagu joget. Kadang-kadang diorang pun tak tahu ni lagu joget ke apa kan. Cuma tahu lagu genre sebab kita budaya Melayu, kesenian Melayu ni banyak. Kan, bukan tarian saja, kita ada kita punya teater tradisional macam Prof kata, kita ada makyong, kita ada wayang kulit dan sebagainya kan. Ada kadang-kadang kalau dari pengaruh luar sikit kita ada menora kan. Lepas tu kita kalau di Penang ni kita ada teater tradisional Boria kan. Kadang-kadang orang-orang Penang pun tak tahu sangat pasal Boria kan. Sebab dia punya
pendedahan tu. Saya rasa mungkin pendedahan lah. Pendedahan kan, dan dari segi pendedahan Boria tentang dekat anak-anak muda ni, diorang, dan satu lagi diorang tak nak ambil tahu. Mungkin saya rasa macam itulah kot kan. Dia tak nak ambil tahu, kita kena tahu pula kenapa dia tak nak ambil tahu. Adakah kerana dia tak selaras dengan teknologi sekarang ke, dengan pemahaman sekarang ke, macam mana? Kita kena balance tau. Sebab apa? Zaman sekarang punya teknologi, generasi sekarang, diorang lebih pada apps. Kadang-kadang kita kena tengok apa generasi muda sekarang ni kena apps dia macam mana. Macam mana kita warnakan dia. Contoh, kalau macam kartun kita yang ada Upin Ipin. Tapi Upin Ipin tu dari segi atas dasar je. Tapi kalau yang macam kartun Jepun, orang tahu anime dia. Sebab dia bangga dengan benda-benda tersebut. Dekat dalam kartun dia tu pun ada unsur-unsur budaya masuk ke dalam tu. Filem pun sama. Filem tu sebenarnya kena masukkan unsur-unsur budaya dekat dalam tu, baru orang nampak, oh ini actually filem Malaysia. Sebab dia ada ciri-ciri tersebut. Jadi dia jadi tak pure bila dia tak ada tu tau. Dia tak ada, dia kosong je, macam sama je. Bila contoh kalau buat bangunan, you buat bangunan, lepas tu kat bangunan tu sama sebiji macam kat mana-mana satu dunia. Apa dia punya pengisian dekat dalam tu? Apa yang special ni, apa yang uniknya? Apa yang unik dia dalam bangunan tu? Dia punya pengisian, dia punya motif, dia punya design, dia punya colour. Baru you nampak dia punya pengisian. Apa yang ada di luar tu mempengaruhi kita, tak apa. Benda yang baik, okey. Tetapi apa maksud di sebalik tu? Jadi kita tak nampak. Budak-budak kita mungkinlah, saya rasa kuranglah kot pendedahan benda-benda yang macam tu. Dan tak appreciate tau you punya own culture sendiri. Kita kena pupuk lah benda tu. It's not easy sebab apa, kita memang left and right kita tengok TV, kita tengok buka internet dan sebagainya, semua orang boleh tengok apa semua. Benda tu yang actually yang control. Benda tu yang kita nampak budaya tu. Dan kita yang kena memperbanyakkan budaya kita. Kena banyakkan in terms of pendedahan tu. Sebab bila pendedahan tu, kalau katakan mak bapak sendiri tak suruh dia cakap Melayu, mak bapak dia sendiri dia tak dedahkan dengan kelas joget Melayu ataupun dengan dan sebagainya, maksudnya nanti jadi, sebenarnya itulah punca kan, ataupun itulah faktor yang yang buat generasi muda sekarang tak menghargai seni budaya di Malaysia rasanya. Jadi negara kita nanti dah jadi macam dah tak ada interesting dah. Kan? Kalau tidak, negara kita tak jadi interesting seperti sekarang ni. Sebab sekarang ni kita kaya dengan budaya kita. Exactly. Orang luar pun datang cari kita punya persembahan kan, persembahan tradisional. Memang orang luar itu saya kata orang luar lebih menghargai daripada orang Malaysia sendiri kan. Dan kita sepatutnya bukan je kita pupuk budaya tersebut. Kita kena actually appreciate tau. Appreciate maksudnya kadang-kadang kita katakan pendedahan terhadap masakan Melayu, pendedahan terhadap fashion Melayu ataupun kebangsaan dan sebagainya, motif-motif dia, warna-warna yang digunakan. Kita tak appreciate tau benda-benda macam tu. Cuma baru-baru ni je kita dah nampak dah mula ada macam orang mula pakai tengkolok. Nampak kan? Ada trend kan? Dia dah mula rasa jati diri dia dah mula terganggu dah. Saya rasa itu satu benda fasa yang sangat interesting bila kita dah mula nampak jati diri kita. Kita punya sense of Melayuness kita tu dah mula dah kurang. Tu dah mula dah nampak. Kita tahu kenapa benda tu terjadi. Jadi bila kita nampak kita punya budaya tu dah diperendahkan, kita baru nak naik up. Barulah kita nak nampak orang semua beli tergolok, orang semua songkok dan sebagainya, appreciate that. Kita tak sedar. Bila dah tak ada benda tu, baru nak cari-cari. Betul. Sedangkan benda tu benda yang indah, benda yang cantik. Kita dah ada benda tu semua, tak pergi luar. Sama lah macam kita kata, bila kita nak pergi mana-mana je, kita pergi overseas. Lalas balik diri sendiri juga. Macam ni lah, kan macam sufi lah kan. You pergi menjauhkan diri, sebenarnya masalah tu kat sini lah. Kan? Kita pergi sesana, balik rumah, problem tu ada lagi. Sebenarnya kat dalam ni, berpunca dia. Kita tak nampak keindahan, macam identiti. Kita tak nampak keindahan kita. Betapa indahnya kita bukan kata indah kita tu, indahnya kita tu. Kita tak nampak
kita selalunya macam kabur tau. Keindahan kita tu kita tak nampak, kita nampak kat luar tu indah. Orang kata hujan panas apa? Hujan panas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Oh, hujan panas lah. Hujan emas di negeri orang. Di orang, hujan batu di sendiri. Kita rasa macam tu. Itu perumpamaan dia tu. Nampak semua yang luar tu lebih baik, yang dekat dalam ni tak baik. Sebenarnya kita sini, yang kat sini, apa yang kita ada ni dah indah dah sebenarnya. Tapi kita yang tak explore. Sebab tu ada kadang-kadang kita punya agensi kan yang dah mula nampak cuti-cuti di Malaysia. Jadi kita dedahkan, dekat Malaysia ni ada tempat yang menarik. Kadang-kadang ada pantai yang menarik kat Malaysia, baru orang nak pergi, baru viral sebab orang tak tahu. Sebab tu kena viral benda-benda macam tu. Benda-benda yang bagus tentang identiti kita kena viral. Okay, tu mungkin lagi kita boleh sembang pasal langkah-langkah, Prof. Macam mana kita nak buat bentukan diri tu kan. Kena viral selalu lah kan. Kena viral selalu lah. Berapa viral nak kena like. Yang itulah yang orang suka. Kita sendiri sebenarnya, kita yang mencorakkan. Kalau kita sendiri tak proud dengan kita punya budaya, memang kita akan, orang akan pandang lekeh lah. Budaya kita ni, nampak budaya kita ni second class. Bahasa kita ni second class. Everything semua second class. Sebab kita sendiri rasa second class. Kita kena rasa macam bahasa Melayu ni top. Okay, Prof. Kita dah cerita tadi, kita dah sembang pasal pembentukan jati diri, faktor-faktor, punca-punca generasi muda ni. Nak macam apa yang mempengaruhi diorang untuk membentukkan jati diri. Jadi sebelum ni lah, apakah langkah-langkah ataupun Prof ada tak cadangan ataupun langkah-langkah yang boleh kita laksanakan sebagai seorang macam saya daripada JKKN sendiri, Prof daripada Instituti Pendidikan, untuk menjadikan generasi muda kita ni sebagai pecinta seni budaya dan juga mempunyai jati diri yang lebih mapan. Okay. Sebenarnya saya rasa kita dalam konteks sekarang ni, kita sendiri kita kena start pada kita dulu tau. Kita tak boleh nak harap nak tunggu apa JKKN buat dulu ke kementerian buat dulu. Kadang-kadang kita kena start diri kita dulu. Kalau macam contoh saya lah, bukan nak kata apa kalau macam saya suka promote batik. Kalau macam hari ni saya tak pakai batik kalau macam baju-baju saya tu, saya akan beli baju-baju batik bermotifkan batik, tapi saya design ni kita buat design sendirilah. Jadi kita so called nampak identiti kita tu, kita proud dengan kita macam punya. Macam Prof kata tadi lah, maknanya dengan teknologi sekarang, zaman sekarang, dengan kita punya budaya kena balance kan? Kena balance. Lepas tu kita kena perbanyakkan kita punya pengisian tu. Pengisian dalam pengisian kita seni budaya. Sebab seni budaya ni luas konteks dia. Dari segi makanan, fashion, tarian, teater. Benda tu kita kena dulukan dulu. Kita jangan sibuk sangat nak highlightkan kat luar ni. Itu kena terapkan dahulu. Kalau itu, nanti bila kita tak exposekan generasi sekarang benda-benda tu, nanti kita pula yang kena blame. Salah kita juga. Jadi kita start dengan kita dulu. Kita bangga dengan kita punya motif dulu. Kita bangga dengan kita punya identiti kita dulu. Kita bangga dengan budaya kita dulu. Barulah kita boleh nak educate orang. Sama dengan generasi sekarang, pengisian tu kena bagi kat diorang. Program-program kena banyak untuk yang mendedahkan tentang budaya kita, forum. Kalau macam kartun-kartun pun kena ada banyak, ada budaya-budaya tersebut. Masa saya dulu macam program-program, saya ingat lagi program apa, Dendang Rakyat saya kat TV memang nak tengok. Sebab apa, benda tu benda yang macam interesting. Kita sendiri tak macam buat macam kita sibuk macam so-called kita ada Akademi Fantasia. Itu tak apa. Macam mana kita buat akademi macam dulu ada pertandingan DK Barat. Kumpulan ni lawan kumpulan tu. Jadi dia seronok tau. Jadi DK Barat tu pertandingan DK Barat. Jadi lawan peringkat dan sebagainya. Kemudian mungkin lawan nasyid Al-Quran, pertandingan Al-Quran kita dah terkenal di dunia kan. Every year ada, Malaysia memang akan menang. Tetapi macam mana dengan lain? Batik saya rasa ada, saya tak tahu ada. Tapi yang lain tu macam mana? Saya rasa benda tu kita dah ada. Cuma mungkin pengisian dan juga dari segi promosi ataupun marketing lah. Saya rasa peranan sangat penting antara yang penting lah, kita punya education system, kita kena tengok
macam mana kita nak jati diri kita sebagai bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia yang bangga dengan kita punya warisan kita. Itu yang paling saya rasa sangat penting. Sebab kita sendiri tak tahu apa warisan kita, sebab tu kita tak proud dengan warisan kita, tak berapa macam megah-megah. Nak pakai itu pun tak suka, sungguh pakai semua yang luar-luar. Jadi saya rasa education system kita kena tengok balik ya, daripada tadika tu sampai ke yang menengah, unsur-unsur budaya masuk kat dalam tu, dan juga program-program TV dekat dalam kita punya program yang ada sekarang ni perlu lebih banyak, kena balance lah. Yang luar pun ada, tak apa, memang kita nak belajar, kita tengok daripada BBC lah dan sebagainya, tapi kena balance dengan program-program yang program agama, dengan program-program budaya. Mana program-program budaya dekat dalam TV? Kat mana kat situ? Berapa saja yang ada? Jadi dia tak boleh musim, dia kena berterusan sikit. Katakan minggu ni mesti ada slot, katakan persembahan kumpulan Mak Yong ni. Lepas tu bulan depan kumpulan ni. Ada je slot dia, slot wajib. Lepas tu wayang kulit. Lepas tu ada menorah. Apa tu? Maksudnya kena berterusan, dia tak boleh ikut dan dia tak boleh. Macam bermusim dia macam bermusim. Dia mesti kena ada penerapan tu, kena selalu. Kalau setiap sekolah ada, bayangkan kalau pada setiap sekolah ada set gamelan, saya rasa dia akan mencorakkan kita punya budaya yang berbeza. Yelah, benda ni bukan mudah lah sebenarnya. Kita kena perlahan-perlahan untuk memupuk dan menerapkan nilai-nilai budaya itu dalam kita punya masyarakat Malaysia. At the same time, kita kena guna teknologi tu. Teknologi tu sekarang tu, apa benda yang kita kena viralkan. Especially bila sekarang ni, bila semua orang tak boleh pergi mana-mana kan, bila orang tak boleh nak pergi luar negara, baru semua orang pergi ke melawat Malaysia. Masa ni nak belajar kan, masa ni nak viralkan tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat yang dulu kita tak tahu pun wujud. Wujud pantai ni cantik. Kat mana? Sampai dulu macam orang kata, contoh negeri tu, negeri ni ada apa? Dan orang viral, kita viralkan tempat tu. Maksudnya kita sekarang ni, bagusnya lah bagi saya lah sekarang kat dekat PKP apa benda sekarang ni, PKPP sekarang ni, kita dah mula mencintai negara kita sendiri. Nampak tak? Dia ada hikmah dia bagi saya, COVID-19 ni sebenarnya. Walaupun awak rasa macam tu, ada hikmah dia. Baru kita nak pergi tempat-tempat tersebut, baru nak pergi ke Gua Kelam di Perlis dan sebagainya. Sebelum kita nak pergi. Jadi masa ni lah kita kena ada kesempatan. Sama, ini saya cakap dari segi tourism, sama juga dengan benda lain. Dari segi makanan, dari segi fashion, dari segi craft dan sebagainya. Memang banyak. Masa itulah sebab apa kita pun nak jana ekonomi negara kita kan. Dan kita pun tak boleh mana. Masa ni lah sebab ini ada duit tu akan berlega dekat dalam negara kita sendiri kan. Menjana ekonomi Malaysia semula. Menjana ekonomi kita semula. Sebenarnya bagus juga, ada hikmah ada tu. At the same time mencintai dalam masa yang sama, sebab tak boleh keluar ni. Dia mempelajari dan mencintai budaya kita. Ambil kesempatan masa ni lah. Masa ni the best time. Budi bahasa budaya kita. Budi at seni. So Prof, dalam sekarang ni, apa sebenarnya harapan Prof ataupun kesimpulan dalam kepentingan bertekan diri ni di kalangan generasi muda? Apa harapan Prof sebenarnya untuk generasi muda kita nanti pasal untuk lebih menghargai seni budaya kita? Saya rasa harapan saya nombor satu ialah bahasa lah. Bahasa Melayu kita ni jangan disatlainkan lah. Janganlah kita rasa ni bila kita bahasa lain tu kita belajar bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin dan sebagainya, tak salah. Tapi inilah negara kita sendiri. Dan kita kena bangga dengan menggunakan bahasa Melayu. Saya sendiri saya prefer cakap bahasa Melayu. Saya boleh cakap bahasa Inggeris, tapi saya tak ada masalah untuk cakap bahasa Melayu. Dan saya bangga bercakap dalam bahasa Melayu sebab saya orang Melayu dan saya orang bangsa Malaysia. Dan kita kena ada jati diri tu.
Jangan kita anggap orang yang tak tahu cakap Melayu, dia cakap bahasa Inggeris, dia lagi terror. Sebenarnya kita boleh nampak lah. Okay, itu bukan ukuran untuk ukuran untuk menilai Exactly. daya intelektual seseorang. Betul. Jadi kita jangan dijajah. Kita masih lagi dijajah bahawa segala budaya kat luar tu lebih tinggi daripada kita. Sebenarnya tak. Sebab apa? Kita kena tunjuk ke orang kita very proud dengan our culture. We are very proud dengan kita punya batik. We are very proud with our language. We are very proud with our calligraphy. Dan baru orang macam, wow. Kalau macam ada panggung tu kan, ada panggung tu. Memanglah kita tahu kadang-kadang panggung tu orang budak sekarang nak tengok konsert apa. Okey, ada benda tu, isi benda tu. Tapi mesti ada, setahun mesti ada cerita pasal guna teks Melayu. Cerita Salina ke, Sungai Mengalir Lesu ke, daripada kita punya own sastrawan negara. Mesti ada satu. Bajet tu mesti satu, part satu. Jangan sampai nanti semua daripada luar, you ada cats apa semua, tak apa. Tapi jangan sampai tak ada. Bila sampai tak ada tu something wrong with you. Maksudnya you tak proud with your own culture. You kata you bahagian culture, tapi kenapa you tak ada pun slot untuk bahagian you? Lepas tu dia banyak level lah. Dia banyak level lah dari segi yang bawah, yang peringkat sekolah tak ada, yang peringkat ni. Itu lain kira lah. Itu yang kita kena tengok betul-betul. Kita punya pengisian tu dia kena ada sikit-sikit. Kalau kita tak buat langkah-langkah tersebut, kita tak proud dengan benda-benda macam tu, dan apa lagi kita nak tunjuk ke orang? Dan apa lagi kita nak tunjuk pada anak bangsa kita? Dan apa lagi yang tinggal? Dah tak ada apa nak tunjuk, dah tak ada apa dah. Betul. Kita dah tak ada jati diri kita. Kita dah tak bangga dengan bahasa Melayu pun, dah tak bangga dengan nak berpantun pun tak reti. Apa pun tak ada nanti. Lepas tu nanti semua simpan kat museum kat luar negara. Lepas tu barulah kita nak tengok kat luar negara, baru tengok kita punya budaya kat luar negara, baru dah tahu budaya kita. Jadi baru nak cari, baru rasa nak menghargai kan. Jangan sampai level itulah. Itu harapan saya memang kita ni kena dahulukan dulu budaya kita. Kita kena dahulukan bahasa kita. Kita kena dahulukan dulu kita punya cinta kita pada seni kita dulu. Masakan kita dulu. Kita kena dulukan dulu kita punya fashion dulu, kita punya motif, kita punya perlambangan tu dulu. Itu mesti letak dulu. Jangan sibuk-sibuk nak ambil yang luar-luar ni dulu. Itu boleh, tapi jangan sampai dia overpower kita punya budaya. Sebab itu yang orang datang kat sini. Orang datang nak tengok benda tu. So tak nampak dalam autentiknya kan? Lepas tu nanti tercari-cari nak tengok show ni kat mana? Tak ada. Orang luar tanya kita sendiri pun tengah nganga, tak ada show, tak ada. Sebab kita sendiri pun tak sediakan platform. Yang kita yang ada kuasa ni lah, yang kita yang ada daya usaha ni sendiri tak bagikan platform tu kepada orang untuk berkarya. Mananya karya-karya seniman kita sendiri yang kita lawan-lawankan sebagai sastrawan negara, mana dia punya teks dia orang tu mana? Kenapa teks dia orang tu tak dibawa? Tapi saya tahu ada macam DBP bawa teks semua bagus semua. Itu yang kita patut appreciate. Tapi maksudnya kita kena pada semua lah, pada semua untuk actually bukan aja appreciate the text tu. Soal tu ada kaki gunung tu semua. Maksudnya lepas tu tahun depan buat apa pula? Jadi orang dah mula orang dah tahu cerita Salina, orang dah tahu cerita Usman Awang. Orang dah tahu cerita semua, cerita daripada Christian Jade, cerita-cerita KS Maniam dan sebagainya. Sikit-sikit kita dah mula tahu kita punya own. Tak adalah kita tahu pasal apa-apa je, tahu Shakespeare, tahu yang luar je. Yang sendiri, yang dalam ni, yang orang tak tahu. Kita punya sastrawan negara punya teks pun kita tak tahu. Sebab kita tak letak. Kita sendiri tak dalam slot pun tak ada. Tak tonjolkan. Dalam slot pun tak ada. You tak endorsekan, okey tahun ni mesti ada teks Shannon Ahmad. Tahun depan Usman Awang. Lepas tu ini Arinawati. Ya, faham. Itulah maksud saya kata pengisian tu kita. So kita jangan wah-wah tapi kita sendiri tak terapkan benda tu. Slot tu pun tak ada.
Tapi memanglah ada kosong-kosong tu barulah masuk slot ni. Memanglah kita tahu, kita pun nak generate income kan. Adalah slot, ada konsert lah. Tak apa, tapi jangan sampai tak ada ni. Ni tak ada. Okay, terima kasih yang bagus Prof atas kesediaan bersama dengan saya pada pagi ini membincangkan topik-topik jati diri yang makin panas. Okay, apa yang saya boleh simpulkan di sini di mana generasi muda adalah generasi masa depan. Jadi kita sebagai orang-orang yang sepatutnya, kita orang yang bertanggungjawab, kita kena didik generasi ini untuk punya prinsip yang baik dan segar. Lepas tu berikan bimbingan, dorongan dan juga kebebasan berfikir secara literal ataupun kreatif. Kita juga boleh kongsikan pengalaman sebagai asas dalam membina kematangan dan juga bina jati diri mereka untuk bantu mereka bagi membina jati diri mengikut acuan yang betul. InsyaAllah. Kalau boleh kita semai dan kita berikanlah mereka baja yang baik dan benih untuk menjadi pohon meranti yang kukuh, besar, tinggi, rimbun yang boleh merimbuni pelbagai makhluk dan juga pohonan kecil yang lain di bawahnya. Okey, insyaAllah itulah makna jati diri yang sebenar bagi saya lah Prof. Kesimpulan yang saya boleh buat setelah tinggi bahasa tu. Itulah itu yang saya boleh tengok lah. So saya rasa itu saja untuk kita pada pagi ini. Kita mungkin akan ada berada di program-program yang lain pula nanti lepas ni Prof, insyaAllah. So terima kasih banyak. Jadi sekian saja daripada saya di dalam program Budi at Seni 2020 Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pulau Pinang bersama dengan Universiti Sains Malaysia. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you.